Hai, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran sains pada kali ini. Hari ini kita akan belajar mengenai kegunaan sinaran radioaktif. Selama ini kita tahu bahawa radioaktif merupakan satu perkara yang boleh membahayakan kita. Tapi kita tidak tahu bahawa ada juga kegunaan sinaran radioaktif yang boleh memberi kebaikan kepada manusia. Jadi, apa dia kegunaan yang boleh memberi kebaikan kepada manusia? Mari kita sama-sama tengok, okey? Okey, jadi inilah dia bidang-bidang yang terlibat dengan penggunaan sinaran radioaktif. Kita ada macam-macam bidang. First sekali kita ada arkeologi, pertanian, pengawetan makanan, perindustrian, pertahanan dan juga perubatan. Okey, seperti yang anda lihat, itu adalah merupakan contoh-contoh bidang yang terlibat dengan penggunaan sinaran radioaktif. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, jadi kita lihat dulu dalam bidang arkeologi. Okey, jadi ini adalah merupakan peta alir yang menunjukkan bagaimana sinaran radioaktif iaitu karbon 14 digunakan untuk menentukan usia organisma. Tak kisahlah haiwan prasejarah yang sudah mati ataupun pupus dan tinggal fosil saja. Kita boleh tentukan berapa umur fosil tersebut. Okey, sudah berapa tahun dia ada. Okey, jadi inilah dia dalam penggunaan dalam bidang arkeologi. Okey, jadi ini adalah merupakan contoh penemuan fosil yang kita dapat tentukan umur dia berapa. Okey, kita ada gigi haiwan prasejarah iaitu ikan megalodon, sejenis ikan jerung tapi lagi besar, okey, daripada ikan jerung yang biasa kita nampak. Okey. Okey, seterusnya kita ada jumpa fosil dinosaur yang dikatakan berusia 150 juta tahun dan juga fosil tengkorak manusia. Okey, tengkorak manusia pun boleh ukur. Okey. Itulah dia dalam bidang arkeologi. Kita lihat pula dalam bidang perindustrian. Pertama sekali, kita boleh mengesan kebocoran paip dalam industri minyak, gas dan air. Okey, jadi sinaran radioaktif apa yang kita gunakan? Kita boleh menggunakan natrium 24. Okey, jadi natrium 24 dia berupaya untuk mengesan kebocoran paip. Okey, seterusnya kita boleh mengawal ketebalan dalam pembuatan kepingan plastik ataupun logam ataupun kertas yang awak gunakan sekarang. Apa yang kita gunakan ialah sinar beta. Seterusnya kita boleh menyahcas kain untuk mengelakkan habuk dan kotoran. Okey, macam biasa dalam kilang-kilang kain, kalau kita tengok dekat kedai ke mana-mana ke, dia bersih, tak ada habuk kan. Okey, jadi dia menggunakan sinaran radioaktif juga. Seterusnya, untuk dalam bidang pertanian pula, fosforus 32 digunakan untuk mengesan pengambilan baja oleh tumbuhan, manakala karbon 14 digunakan untuk mengkaji proses fotosintesis. Sinaran gamma juga digunakan untuk membunuh ataupun memandulkan serangga perosak. Okey, jadi sekiranya dapat memandulkan serangga perosak, maka tiadalah keturunan untuk serangga perosak tersebut. Maka tanaman dalam pertanian kita selamat untuk digunakan tanpa sebarang gangguan serangga perosak. Okey. Sinaran gamma juga digunakan untuk merangsang mutasi dalam tumbuhan ataupun haiwan bagi menghasilkan ciri yang lebih baik. Contohnya macam durian. Okey, kita ada macam-macam jenis durian. Kita ada Musang King, ada Ayak Wa'ai, ada macam-macam lagi kan. Jadi itulah tujuan dia, kita gunakan sinaran gamma. Okey, seterusnya dalam bidang pengawetan makanan pula. Sinaran radioaktif yang digunakan ialah sinar gamma. Okey, sinar gamma digunakan untuk membunuh bakteria, kulat ataupun serangga di dalam makanan selepas pembungkusan. Seterusnya, sinar radioaktif juga boleh digunakan untuk supaya menjadikan buah atau sayuran lebih tahan lama, okey, daripada masa yang asal. Okey. Seterusnya, bila kita gunakan aplikasikan sinar radioaktif dalam makanan kita ni, akan ada satu label yang digunakan iaitu logo Radura. Okey, logo Radura itu akan diletakkanlah dalam pembungkusan makanan supaya pembeli tahu. Okey, seterusnya dalam bidang rawatan perubatan pula. Okey, jadi banyak bahan radioaktif yang digunakan sinaran radioaktif. Okey, contohnya seperti sinaran gamma, iodin 131, natrium 24, technetium 98. Okey, jadi banyaklah kegunaan dalam perubatan. Okey, contohnya boleh digunakan untuk memusnahkan sel kanser daripada proses radioterapi. Kita gunakan kobalt 60. Okey, kita boleh mengesan kerosakan tiroid menggunakan iodin 131 dan juga mengesan lokasi pendarahan yang tersekat, salur darah yang tersumbat guna natrium 24. Okey, jadi ada lagi banyak contoh dalam bidang perubatan. Okey. Kegunaan sinaran radioaktif yang seterusnya ialah dalam bidang pertahanan. Okey, jadi bahan radioaktif yang digunakan dalam bidang pertahanan ialah bom nuklear. Okey, jadi selain daripada haba, sinaran radioaktif yang dibebaskan juga akan dapat memusnahkan semua hidupan dan kesannya wujud untuk beberapa generasi. Okey, jadi dapat memberi satu impak yang besar lah. Barangkali boleh mematikan 88 juta manusia. Okey, jadi sangat bahaya.
Jadi itulah dia serba sedikit kegunaan sinaran radioaktif yang boleh memberi satu kebaikan kepada manusia. Okey, jadi apa yang kita belajar hari ini ialah mengenai kegunaan sinaran radioaktif dalam pelbagai bidang. Okey. Jadi setakat itu sajalah video pembelajaran pada kali ini. Kita bertemu lagi dalam video akan datang.